Kalau ikutkan sebelum ini, saya sangat berasa cukup selesa walaupun keadaannya dalam badan yang sangat gemuk. Tapi saya rasa cukup selesa sebab saya dikelilingi orang yang tidak memandang negatif tentang fizikal saya. Mula merasai kesusahan-kesusahan apabila berbadan besar yang selama ini saya menafikannya. Mula merasa rendah diri, mula rasa rimas dengan fizikal kita sebab banyak benda yang kita tak boleh nak buat. Tali pinggang di kereta juga tidak muat sehingga patah bakalnya. Saya mula tercungap-cungap, rasa tidak selesa, jalan sikit dah penat. So benda-benda ni yang saya mula merasakan, ya Allah Tuhanku, kenapa Tuhan berikan aku seperti ini? Ada cara tak untuk aku berubah? Adakah sampai satu saya rasa saya okey, tidak ada cara lain, perlu buat pembedahan sampai saya sendiri ke hospital swasta untuk buat bertanya berapa kos, dan bila tahu kos tentang rumah saya rasa okeylah, I'm fed up with myself. Saya dah fed up, saya rasa biarlah, gemuk-gemuk lah. Tapi by the end of the day, kemuncaknya apabila mama saya mengeluarkan ayat yang mengatakan, Aizat, Yat, sampai bila nak jadi macam ni? Sebab nanti kalau Yat sakit, kalau mama dah tak ada, siapa nak jaga Yat? Itu dia sebentar tadi sedetan kisah Aizat Razak dalam perjuangannya untuk kurus yang kami petik daripada kevinzahari.com. Dan difahamkan sebenarnya Aizat telah berjaya mengurangkan berat badannya sebanyak 125 kg dalam tempoh masa 18 bulan saja, which is roughly dalam setahun 6 bulan macam tu. Dan berat Aizat yang asal adalah sebenarnya 220 kg, dan dengan pelbagai usaha yang telah dilakukan olehnya, dia berjaya mengurangkan berat badannya sehingga 95 kg. Dan dengan kejayaan yang memberangsangkan itu, Aizat kini dilantik sebagai ikon jom kurus satu Malaysia. Baiklah. Tak nak membuang masa. Betul. Hari ini kita ada tetamu yang sebentar tadi telah pun kita tunjuk di dalam bingkisan sebentar tadi. Tak lain tak bukan, saya perkenalkan di sebelah kanan Syira, ya. Betul, di sebelah kanan saya adalah Aizat Abdul Razak. Ya, saya Aizat. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama kami di NX Now. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Macam inilah kita sentiasa cuba mengubah kehidupan kita untuk jadi lebih sihat. Aizat sekarang berumur berapa tahun? Mungkin boleh perkenalkan sedikit tentang diri. Okey, saya Aizat Razak, baru saja berumur 33 tahun pada 30 Julai yang lalu. Okey, selamat jadi. Terima kasih. So sebenarnya saya macam orang biasa, seorang yang sangat besar daripada kecil tu, memang sangat besar. Dan tanpa disedari kebesaran itu sampai orang kata 220 kg, which is mungkin saya berada dalam kondisi yang tinggi, fizikal yang tinggi, kita tak rasa tidak terlampau tidak selesa. Kan kita rasa macam just nice kot 220 dia punya portion semua kan. Tapi apabila macam yang ditunjukkan dalam video yang disediakan oleh Kevin Zahari tadi, disebabkan ibu saya yang mengatakan bahawa Aizat sampai bila nak jadi macam ni, kalau mama dah tak ada nanti siapa nak jaga. Sebab you imagine kalau saya membiarkan diri saya tidak buat sebarang perubahan, mungkin saya akan jadi satu kisah dalam surat khabar menyatakan seorang lelaki yang berat 300 kilo dia angkat kren dan sebagainya. Kita dapat bayangkan, dan titik permulaan itulah saya mula buat perubahan. Okey. Dan sebenarnya Aizat telah pun memulakan kira motivasi untuk fitness untuk kurus ni semenjak Januari 2014. Betul. Dan seperti yang dikatakan tadi, 18 bulan kemudian Aizat telah pun berubah menjadi Aizat yang sekarang. Ya, betul. Okey, dan sebenarnya berat Aizat yang telah pun dikurangkan adalah 125 kg daripada 220 kg. So kemudian yang terakhir jadi 95 kg lah. Betul. Alright, dan ini memerlukan sebenarnya satu usaha yang konsisten, yang berterusan untuk memastikan yang kira macam istiqamah lah. Ya, kita tepat sekali. nak buat betul-betul lah, berterusan untuk melaksanakan apa yang ada. So mungkin Aizat boleh ceritakan kepada penonton di luar sana, macam mana agaknya dalam tempoh masa itu, apakah cabaran utama yang Aizat hadapi? Okey, pertama sekali bagi saya, memang sebelum ni saya banyak cuba program lain, pernah cuba produk-produk tertentu, tapi kejayaan itu tidak ada. Dan apabila kita ada semangat, maksud saya kita ada big
why, main reason kita nak berubah. Yang tu saya jadikan mantra. Maksudnya I do it for my mom, I do it for my mom. Saya buat untuk mak saya. So bila bermulanya membuat satu perubahan, saya diberikan kepercayaan dilantik sebagai ikon Jom Kurus pun sebab saya menyertai Jom Kurus 1 Malaysia sehingga 4 season berturut-turut. So perjalanan itu bukannya sekadar perjalanan 6 minggu, program itu 6 minggu, tapi perjalanan itu kita belajar macam mana diet dan pastinya memang banyak pengorbanan perlu dilakukan. Orang lain sedap makan, kita belajar untuk makan yang sihat. Dan makan dengan betul dan alhamdulillah dari masa ke semasa kita nampak penurunan demi penurunan. Saya tahu 210 kg ni pun sebab banyak penimbang tak sampai maksimum 200 kg. Okay, so ada seorang coach yang menyatakan di salah satu mall di Kajang ada penimbang yang maksimum 250. So daripada situ baru tahu berat saya 220 kg. So untuk konsisten dalam setahun setengah itu bagi saya memang ada ups and downs lah. Ada ketika bohong lah kalau kita tak teringin dan bagi saya kalau kita teringin kita makan dengan portion yang betul. So bila mengurangkan berat badan ni asasnya adalah knowledge, ilmu tu. Sebab orang ingat diet nak kurangkan berat badan tak boleh makan nasi. Bagi saya nasi atau any sumber karbohidrat yang lain boleh dimakan sebab itu sangat penting untuk tubuh kita. Tetapi paling penting adalah kuantitinya. Dan juga ramai orang nak mengejar mengurangkan berat badan dengan kadar yang sangat cepat dan penurunan yang sangat cepat tidak menjanjikan untuk dia kekal dengan tempoh yang lama. So alhamdulillah penurunan saya pada fasa pertama, tahun pertama setahun setengah tu saya boleh katakan penurunan yang konsisten. Tapi kita biasalah kita ada dalam mood competition. Bila competition tu mungkin dibuat di luar lifestyle kita, which is benda tu pun memang tak boleh diamalkan dalam lifestyle. So sebenarnya diet yang terlampau sedikit itu tidak sesuai untuk mengurangkan berat badan. So bagi saya itulah pengalaman untuk saya. Dan sesuai dengan topik ini bila bercakap tentang maintain, itu adalah satu topik saya rasa maintain adalah sangat sukar berbanding mengurangkan berat badan. Sebab ramai orang ingat bila dah kurus, okey dah boleh makan macam-macam balik. Tetapi realitinya tidak. Sebab tu bila saya sampaikan mesej, saya sentiasa sampaikan mesej berubah untuk demi kehidupan yang lebih sihat. Sebab bila kita terlampau mengejar kilogram atau mengejar sesuatu yang mungkin kita akan buat, yes, bagi saya kekuatan mental perlu ada. Tetapi kalau kita terlampau mengejar kilogram tapi dalam masa sama kita melanggar ataupun merosakkan metabolisme badan kita, itu yang ada isu rebound dengan naik. Dan saya juga pernah mengalami ya. Dan untuk kekal sihat itu yang sangat sukar. Sebab bagi saya pasti kita dilahirkan majoriti dilahirkan dengan keadaan yang sihat dan kalau boleh biarlah kita kembali dalam keadaan yang sihat. Sihat juga. Okey Aizat, mula-mula dulu waktu Aizat mula datang semangat untuk kurus, waktu mak cakap sampai bila Aizat nak macam ni, bila mak dah tak ada, agaknya bagaimana dengan penerimaan Aizat masa tu? Saya memang rasa sebab saya bayangkan kalau mak aku, sebab waktu tu saya belum berkahwin, saya rasa sebab kalau saya nampak kalau mak saya meninggal dunia, kalau aku gemuk, aku sakit sebab waktu tu saya ada sakit gout. Dan bila sakit gout memang kita akan terlantar lah sebab kita tak boleh jalan, kena kat kaki. So saya macam siapa nak jaga saya? So saya membayangkan ketiadaan mak. Yes, ketiadaan mak dan juga kesakitan itu. Terbaring, tak ada orang nak jaga. So bila kita membayangkan satu ketakutan, itu yang buatkan saya rasa okey, saya perlu buat sesuatu perubahan. So Izam, starting from that day actually, yes, terus nak memulakan. Tapi waktu tu bukanlah esok terus mula. Ambil masa lah. Yes, ambil masa. Kita mencari program apa yang sesuai, pergi gym ke, dapatkan personal trainer ke. Tapi nak jadi cerita, Tuhan susun tu dengan cantik. Kevin Zahari baru launch Jom Kurus 1 Malaysia buat kali pertama ketika itu. So saya nampak ini macam peluang. Sebab apa? Bila kita nak mengurangkan berat badan ni, sejujurnya sukar nak buat seorang-seorang. Betul. So bila berkumpulan ni, kita dalam kumpulan yang sama, kebesaran yang sama, satu azam yang sama, satu matlamat yang sama. Jadi sama-sama saling menyokong dan daripada situ kita akan rasa semangat. Walaupun macam kita buat senaman pun kita tahu kesusahan tu sama-sama kita rasa. Kalau kita bersukan dengan orang yang mungkin macam yang mungkin sudah badan fit dan sebagainya, mungkin kita akan rasa
stres sebab kita tak boleh nak buat benda tu. Jadi Aizat, itu antara aktiviti yang dilakukan oleh Aizat. Mungkin boleh cerita sikit? Alright, ni Zumba. Itu Aizat ke? Itulah saya. Oh, wow. Okey, memang banyaklah aktiviti. Untuk mengurangkan berat badan kita tak boleh buat aktiviti yang sama. Asasnya memang kita ada kardio, kita ada bebanan badan, kita ada hiking. Ni kali pertama saya naik Broga tapi saya tak sampai ke puncak because of limitasi dalam diri saya ketika itu. Ini dalam perjalanan lah 2014 ke 2015. Okay. Dan saya memang banyak belajar daripada coach-coach. Ini nampak makin mengecil. Mengecil, yes. Berapa kerap agaknya Aizat kena pergi khusus atau untuk pergi fitness punya program ni? Bagi saya dalam kalau seminggu, sepanjang program dia memang kalau bagi saya macam tahun daripada 2014 tu memang saya konsisten. Macam JKYM tu saya join sampai 4 season. Lepas tu saya join mana-mana group training sebab kalau buat seorang tu memang kita akan rasa macam tak seronok. Tak boleh. Dan saya mungkin ramai kat luar sana nak tahu juga apakah sebenarnya mungkin rahsia. Ada mungkin Aizat ada satu rahsia yang mungkin Aizat belum reveal kepada orang di luar sana. Apakah rahsia Aizat untuk berjaya menurunkan berat badan? Bagi saya sebenarnya paling penting saya selalu kongsikan kepada penonton adalah mesti ada big why. Big why. Sebab kadang-kadang bila orang tak ada main reason tu, dia akan macam buat dalam tempoh yang sekejap saja. So bila ada big why, saya selalu cadangkan big why itulah jadi mantra. Maknanya kita tanya diri kita, kenapa kita nak berubah? Dan walaupun macam sekarang situasinya berubah, macam bila saya ketika mengurangkan berat badan, big why saya adalah kerana ibu saya. Bila dah dapat penurunan berat badan, saya dah menggembirakan ibu saya. So what is my next big why? So kita mencari lagi, okey, big why saya untuk isteri saya dan anak saya. So daripada situ kita nampak kita takkan nak membangunkan keluarga yang tidak sihat. So daripada situ dia akan memastikan diri saya sentiasa maintain dan normal. Dalam mengurangkan berat badan ni memang ada naik turunnya. Grafnya bukan macam ekonomi, permintaan naik, penawaran naik. Yes. Ada ketika kita akan turun dengan banyak, ada ketika dia akan jadi statik, ada ketika dia tak turun walaupun dah buat diet dan sebagainya tak turun. Sebab tu paling penting ilmu lah dan juga coach. Dan macam sekarang pun macam orang melihat kata, oh Aizat mungkin dah nampak besar sedikit. Bagi saya itu realiti hidup. Saya tidak boleh membohongi diri sendiri yang kita kadang-kadang ada keinginan untuk menikmati. Tapi by the end of the day, sampai bila kita nak menikmati itu. Sebab kenikmatan itu bagi saya hanya seketika yang mungkin kalau saya biarkan enjoy kenikmatan itu mungkin akan beri kesakitan pada masa akan datang. Jadi bagi saya always back on track. Itu yang paling penting. Okey, Aizat, cara Aizat bercerita ni kan macam mudah sangat nampak Aizat kuruskan berat badan sepanjang perjalanan ni. So sebenarnya ada ke sebarang cabaran yang Aizat tempuhi waktu kita nak kurus tu? Okey, banyak cabaran. Macam saya kata tadi, bila kita expect turun setiap minggu tapi tak turun. Dan yang paling saya dalam proses penurunan badan itu sendiri ialah ketika bulan 6 saya didiagnosis ada batu karang tersangkut dalam saluran. Rupa-rupanya itu berlaku apabila salah satu habit saya minum air yang banyak. Dia sebenarnya nak buang batu karang dekat buah pinggang. Tetapi nak jadi cerita, batu tu terbesar, batu tu besar mengikut tuan yang membesar sebelum itu. So apabila itu berlaku, dia tersangkut di antara buah pinggang dan untuk keluarlah. Jadi ketika itu saya terpaksa berhenti dalam masa tempoh sebulan untuk rawatan dan sebagainya. Dan waktu saya kata macam, lah aku tak dapatlah misi aku ni, tertangguhlah misi aku ni. So tetapi ramai coach yang menyatakan, Aizat, inilah masa untuk anda berehat. Sebab orang nampak nak kurangkan berat badan, makan senaman, senaman gila-gila. Maafkan saya lagi. Okey, tapi sebenarnya dalam mengurangkan berat badan tu, rehat itu sebenarnya adalah benda yang paling penting. Kena cukup tidur. Yes. Ada orang tak rehat, makan sedikit, bila tak rehat badan stres, bila badan stres dia tidak akan mengurangkan berat badan. Okey, kita dah habis intro macam mana daripada badan besar ataupun berisi ataupun gemuk, nak jadi ke kurus. Dan sekarang kita nak masuk kepada apa fasa kurus. Fasa kurus dan fasa yang kita ingin bincangkan dalam diskusi ni, fasa maintain, which is I think this is the hardest part lah so far. So mungkin Aizat boleh kongsikan macam mana Aizat nak maintainkan berat badan yang baru ni sejak
Aizat dah jadi 95 kg dan I think nak maintain kan tu mungkin susah. Mungkin Aizat boleh kongsi kan? Baik, ini saya rasa kali pertama kot saya berkongsi the reality of 2 tahun selepas best. Sebab orang nampak macam okey, bestnya dah kurus. Bagi saya, bila saya dapat 95 kilo, saya bertanya kepada diri saya sendiri, nak kejar BMI ke tidak? Sebab kalau ikut BMI, waktu tu berat saya perlu hilangkan another 10 or 15 kilo, which is 80. Tapi saya tengok, saya ni adalah seorang yang sangat besar. 220 kg yang memang kulit-kulitnya semua membesar. Dan padahal ketika 95 kg itu, kulit saya pun ada yang menggelebih. Which is kalau saya mengurangkan lagi berat badan, menggelebih itu akan lagi gelebih. So saya belajar, saya kata okey, penurunan ni sebenarnya betul ke hanya fokus pada BMI semata-mata atau kita perlu mencari yang lebih baik. So bila saya belajar daripada coach mencarankan, okey Aizat, you no need to focus on number of kg. Tengok pada lemak dan juga pembinaan otot. Sebab lemak ni, yang ruginya saya, bila saya terlampau besar, maknanya lemak yang sampai 220 kg tu memang ada dalam badan saya dan dia tak hilang sebenarnya. Dia mengecil sahaja. Sebab itu selalu yang orang ramai yang dah gemuk ke kurus atau gemuk yang kurus dengan tempoh yang cepat, walaupun lemak itu dah kecil, tapi kalau tak jaga makan, it's easy to rebound back. Dan itu yang berlaku dalam tubuh saya. Macam, ya Allah Tuhan aku, sampai bila kita selalu kadang kita dalam keadaan stres kan. Dan Alhamdulillah dalam setahun pertama selepas maintain itu, saya fokus untuk pembinaan masa dan memang maintain, make sure fat dalam 70%. So dalam fasa itu memang berat naik sampai 100 kg. Tapi kita buat analisis dalaman yang lebih kepada melihat otot saya meningkat. So kita nampak badan kita lebih fit dan yang gelebih itu makin firm. Sebab apa? Pembinaan otot ni sangat penting untuk orang kata melindungi lemak-lemak itu supaya dia tidak kembang dengan mudah kembali. Itu dia. Tetapi setahun itu trainingnya memanglah kita bila main dengan weight ni sangat little bit hardcore dan sebagainya. Dan tetapi orang kata setiap orang tu ada ujian dan masuk tahun kedua ada ujiannya. Saya tak kata ujian tapi saya panggil tu nikmat lah. Sebab alhamdulillah nikmat kehidupan. Sebab wife saya pregnant waktu itu, setahun tu lepas raya wife saya pregnant. Lepas tu saya ada satu keinginan nak makan benda manis yang terlampau. So saya mempersoalkan, ni betul kita tak baik mempersoalkan apa yang kata mengidam tu kena kat suami logik ke mana kan, sebab itu memang logik kan. So saya macam kita jadi macam macam mana ni aku nak maintain, aku nak dalam masa sama benda ni kita tak boleh nak kontrol. Kontrol dia tetap pergi cari. Kontrol tu. Bayangkan imagine setiap hari saya mencari kek. Kek tau? Kek. Yes. Benda manis ni bukanlah biadab. Tak baiknya is easy untuk menyebabkan perut kita naik dengan cepat mudah. So bila berlaku dalam tempoh setahun, so wife saya dah saya positifkan diri, saya mengatakan bahawa okey, ini Tuhan nak bagi nikmat. Betul. Sebab kita 2 tahun dah diet, tapi dalam masa sama sampai bila kita nak biarkan kenikmatan ini. Kira macam cheat day lah ni. Dia bukan cheat day dah, cheat year. So dalam masa sama saya tetap workout, tapi bila kita makan berlebihan itu prosesnya akan jadi lambat. Dan alhamdulillah selepas wife saya bersalin apa semua, saya baru dapat back on track balik. Dan biasalah bagi saya selalu tekankan kepada peserta saya apa semua yang nak kurangkan berat badan, kena faham realiti kita tak boleh diet 365 hari. Realitinya. Sebab kita baru je habis raya yang sebulan, which is sebelum raya kita ada puasa sebulan yang walaupun berpuasa tapi berbukanya macam mewah ya. So kita akan the next month after this kita ada raya haji and then kenduri kahwin dan sebagainya. So bagi saya ilmu itu yang paling penting. Saya always tekankan jangan terlajak ke laut dalam sampai bila-bila. Kembalilah ke pangkal jalan. Always kembali ke pangkal jalan. Dan saya sangat meraihkan orang yang berjaya maintain. Dan bagi saya kalau naik tu, dan saya selalu cakap diri saya, kadang orang mungkin tak faham sebab kita terlampau besar, sebab lemak saya masih ada. Nak naikkan otot itu sebenarnya lagi susah daripada mengurangkan berat badan itu sendiri. So yang penting saya sentiasa mempositifkan diri. Okey, kita buat training yang betul, kita makan dengan cukup. Dan bagi saya cukup orang sentiasa nampak ini adalah memberi inspirasi kepada orang, dan saya tidak lagi sebesar macam yang saya bawa contoh baju ni lah. Tidak sampai ke 220 kg. So it's not about orang cakap apa, it's about ourselves lah. Aizat, tadi Aizat bercakap tentang exercise dan juga makan. Ya, betul. Jadi mana paling susah untuk di-maintainkan, makan atau exercise? Kedua-dua sama je susah. Rakyat Malaysia suka bersenam. Kalau kita tengok apa jual event larian atau apa, memang ramai rakyat Malaysia. Tapi lepas
berlari, lepas main futsal, dia pergi makan kan. So bagi saya cabaran paling besar ialah pemakanan. Untuk mengurangkan berat badan, untuk menaikkan otot dan sebagainya, 70% is from food itself. Okey, Aizat mungkin nak tunjuk ini saiz baju yang Aizat pakai. Ya betul. Sewaktu besar. Ada di tangan saya Syira. Yang ni baju saya ketika berat 220 kilogram. Buat kita berdua. Sudah berdiri kita tunjuk kepada Ini anda. bersewarnya. Ini saiz 6XL. Ini Saya nak bangun juga. Aduh. Okey, Mungkin 4 kali Syira. Syira sikit ni Ini je. saiz 64. Sangat besar Ya Aizat. saya. Jadi kalau Aizat sekarang boleh pakai lagi ke atau macam mana? Dia pakai jadi macam Gelebih lah. Gelebih lah. Aizat masih simpan untuk jadikan motivasi ke Yes, macam mana? saya memang simpan. Sebenarnya saya simpan satu baju ni je. Sebab saya supaya saya mengingatkan diri saya bermula dari mana, dan juga menunjukkan kepada orang. Kadang kita tunjuk gambar orang tak nampak kebesaran itu. So dengan membawa bukti ini, bahawa sebenarnya orang yang besar mana pun dia boleh berubah. Dan saya bersyukur walaupun berat saya 220 kg, saya tidak diberi penyakit-penyakit yang kritikal. Alhamdulillah. Dan tetapi saya faham ada juga orang yang obesiti dengan berat tersebut ada penyakit-penyakit dan mungkin akan lagi besar cabarannya untuk mengurangkan berat badan. Dan bila saya melihat sekeliling yang sangat badan besar, saya faham diorang sebenarnya memang nak kurus. Dalam hati saya percaya semua nak kurus. Tetapi nak buat itu keinginan yang tak ada. Maksudnya kesungguhan. Sebab bagi saya mungkin ramai yang tidak mahu mengorbankan sedikit nikmat hidup tu. Saya ada sayang mungkin Aizat selepas ni boleh gantung benda ni kat dalam rumah. So anyone yang Sentiasa masuk nampak. Sentiasa nampak. so this one jadi big Y yang terbaru lah. Yeah. Okay, you tengok, you aim for, okay, tinggalkan dunia Ya, lama. betul. Okey, dan sebenarnya bercakap tadi Aizat ada katakan bahawa Aizat ketika berbadan besar Aizat mengalami gout Ya, betul. Okey, so kalau macam gout ni selalu dikaitkan dengan pemakanan, Betul. contohnya daripada seafood dan Yes. sebagainya lah, yang mana protein tu menyebabkan dia bertukar jadi uric acid. Betul. So ketika Aizat dah kurus sekarang ni macam mana? Aizat rasa Aizat masih lagi mengalami masalah gout ataupun dia berkurangan atau macam mana? Okey, alhamdulillah sebenarnya start daripada saya menjaga pemakanan yang betul dengan kuantiti yang betul dan sebagainya. Alhamdulillah dalam masa 2014 sendiri tu dalam proses pengurangan berat badan tu dah tak ada dah. So memang dah tak kena dah. Memang tak rasa dah sakit sebab saya selalu kena kat ibu jari belah kanan. So memang dah tak rasa dan saya alhamdulillah rasa dah almost sehingga sekarang daripada 2014 sampai 2016 ni memang dah alhamdulillah tidak ada langsung kena sakit gout lah. Yes. Maksudnya kalau sebelum kurus tu, waktu yang sebelum Januari 2014 tu, berapa kerap agak yang kena? sebab saya punya gout ni dia special sikit, dia terkumpul. So bukan ada orang kena bila dia makan something dia akan terus kena. Macam saya ni dia bukan makan dia terus kena. Dia accumulate. So sampai-sampai sakit. So bila kadang setahun tu adalah 4-5 kali juga rasa goutnya apa semua. Dan bayangkanlah bila gout kena kat kaki nak pakai slipper dengan bengkaknya apa semua. Wah, memang menyakitkan. Menyakitkan lah. Tapi bagus lah, maksudnya selepas kiranya dah kurangkan berat badan ni, maksudnya sedikit sebanyak dia membantu untuk Betul. Sebab ramai orang tak nampak sebenarnya. Bila kita kurangkan berat dengan cara yang sihat, saya lebih highlight kepada cara yang lebih sihat iaitu makan dengan nutrisi yang betul. It's not about kg yang akan hilang semata-mata. Sebab different orang dia akan turun tu tidak boleh macam seminggu lain orang lain penurunannya. Mungkin apa yang saya amalkan, kalau saya bagi tahu orang tu untuk amalkan, mungkin penurunannya pun tidak akan sama dengan jumlah penurunan yang saya dapat. Tapi saya mengajar peserta-peserta saya terutamanya atau mesej saya sampaikan di media sosial saya bila bercakap tentang pemakanan sihat ini secara automatik akan mengurangkan lagi penyakit-penyakit itu. Kolesterol, macam malam tadi saya dapat berita gembira daripada salah seorang peserta saya, Kak Wah nama dia, which is dia share dengan saya kolesterol dia dah semakin menurun. Walaupun berat tidak capai lagi BMI, berat baru turun berapa kilo, tetapi kolesterol menurun dan itu yang and then kencing manis pun, diabetes pun, kadar gula pun semakin stabil. So itu sepatutnya kita kena lihat. Sebab bagi saya kita kalau boleh tidak ada mahu penyakit-penyakit yang 3 serangkai ni, kolesterol, kencing manis dan sebagainya. Yang bagi saya itu yang akan menyebabkan lagi susahnya untuk hidup pada akan datang. Betul, tak dinafikan. Dan mungkin Aizat ada nak kongsikan kepada mereka di luar sana, pernah tak sebenarnya ada rasa macam give up, rasa macam boleh terus kalau penat ni nak buat ni sebab bukan senang kan daripada gemuk nak ke kurus. Sejujurnya lah waktu proses mengurangkan berat badan tu, saya rasa untuk give up tu tidak seteruk pada maintaining stage.
okey. Sebab kita rasa kita nak capai sasaran. Kita ada sasaran 95 kilo kita buat. Walaupun kita rasa macam, ya Allah, bila kau nak capai bawah 100 kilo ketika-itu. Tapi bila kita dalam tahap, especially tahun yang saya rasa saya mula mengidam dan sebagainya tu, kita strugglingnya sangat teruk. Which is saya kata, Allah, sebab saya involved dalam, selepas saya mengurangkan berat badan, saya involved dalam fitness industry. Dah almost 2 tahun, saya bantu ramai orang, especially di Bangi dan juga mereka yang follower saya dalam program saya dipanggil Conquer Mental Body. So bila saya buat program ni, bila dalam tahun itu kita macam tak walk the talk lah. Macam makan tak betul. So kita just struggle macam, Vida, aku nak berhenti lah daripada buat semua ni. Macam tak payahlah. Sampai macam tu sebab kita struggling nak back on track balik, nak make sure kita aktif. Tapi bagi saya, alhamdulillah lah, orang kata itulah, bila kita berkahwin tu, pasangan tu akan sentiasa sokong. And then all the coaches yang sentiasa support saya daripada awal sampai hujung. Dan mereka selalu cakap, macam salah seorang coach saya, dia bercakap dengan saya, dia kata, Aizat, awak ni istimewa. Awak besar daripada 220 kg. Lemak awak tu memang ada dalam badan awak. So awak melencong laut ke dalam pun memang benda tu easily to get bounce back. Tapi bagi yang paling penting, bagi coach, awak always make sure back on track. So bila back on track itulah saya rasa itulah yang bagi saya semangat yang saya ada, supaya saya sentiasa cuba saya dengan keluarga saya akan sentiasa sihat sampai ke hujung nyawa. InsyaAllah. Baik Aizat, saya difahamkan bahawa Aizat juga antara yang aktif di social media untuk berinteraksi bersama peminat dan juga mereka yang menjadikan Aizat sebagai sumber inspirasi. Betul. Mungkin boleh komen sedikit mengenai perkara ini. Okey, saya bersyukur sebab bila saya diperkenalkan oleh, maksudnya bila saya mulakan perjalanan, Kevin Zahari sendiri meng-highlightkan, okey, lelaki ini daripada 220 kg nak kurangkan berat badan. So daripada situ, okey, saya mula berkongsi perjalanan saya, dan selepas itu saya berkongsi apa yang tip-tip pemakanan dan sebagainya. So mereka boleh tengok sebenarnya. So saya kata panduan-panduan tu sebenarnya dah ada. Tetapi yang melambatkan atau yang menyebabkan sukar untuk bergerak kerana kita memberi alasan untuk tidak merobohkan dinding tu. Sebab bagi saya panduan kat luar dah banyak. Nak diet macam mana, nak buat macam mana. Tapi orang yang ada hadapi masalah, kita panggil masalah mental yang sukar untuk kita kontrol itu, kerana kita tak mahu pecahkan dinding. Ada je alasan-alasan yang kita akan bina. So bagi saya mudah aja, kalau nak pecahkan dinding alasan itu, bayangkan kalau 5 tahun lagi, okay, kita tak buat apa-apa, kita tengok graf kenaikan kita. Ni saya belajar daripada Tuan Fazil Yusof, founder NLP lah. Which is, okay, kita tengok 5 tahun lepas, berat ketiga itu berapa kilo? Contohnya 100 kilo. 5 tahun yang sekarang ni naik 120 kilo. Kalau kita tak buat apa lagi 5 tahun akan datang, maybe dah 140 kilo dengan penyakit-penyakit yang lain. So adakah itu yang kita nak? So kalau mungkin Aizat boleh cakap mungkin agak-agaknya lah, yang kan kalau setiap kali kalau Aizat saya kongsikan dalam social media, contoh macam Instagram sebagainya, so macam ada likes semua tu, adakah ini macam sedikit sebanyak membantu Aizat untuk kira mendorong Aizat untuk teruskan maintain kurus macam yes, sebab bila saya dah bila orang tahu okey Aizat orang dah kurang 125, saya kadang-kadang menganggap itu bila dia orang beri sokongan, dia orang lihat, dan saya sangat terharu bila ramai yang PM kata, Aizat, because of you saya hilang 20 kilo, because of your story saya hilang berapa kilo, saya buat perubahan. So saya rasa bersyukur, dan sebab tu saya rasa saya perlu teruskan. Ups and down itu normal, mulut-mulut orang netizen ni kadang-kadang kita tak boleh kontrol. Tapi yang penting kita tahu macam mana kita nak fix balik kehidupan kita, dan apa jua yang berlaku, patahlah balik. Betul. Okey Aizat, sebelum kita meneruskan lagi perbincangan pada hari ini, kita nak tengok dulu ada sedikit apa bingkisan bingkisan mengenai Agilan Tani. Kita saksikan apa cerita sebaliknya. Sering dibuli ketika di usia remaja kerana fizikalnya. Agilan Tani berusia 22 tahun mengalami masalah obesiti sehingga berat badannya pernah mencecah 139 kg. Membesar di Sentul, ibu kota, Agilan Tani bertekad menanam cita-citanya untuk menjadi fighter. Dengan cita-citanya itu, dia tekad untuk menurunkan berat badan bermula di usia 18 tahun. Dia yang kemudiannya menyertai kelas Brazilian Jiu-Jitsu di Petaling Jaya dan berjaya menghilangkan 10 kg dalam
masa 3 bulan. Pekerjaan sebagai tukang cuci di sebuah gym Monarki MMA di Jalan Raja Chulan membuka peluang untuknya menyertai kelas secara percuma di tempat berkenaan. Hasil usahanya yang turut mengamalkan makanan diet yang sihat, gigih berlatih Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu dan boxing. Dia akhirnya berjaya menurunkan berat badannya dari 129 ke 93 kg hanya dalam masa 6 bulan. Dan di MMA jugalah dia mula menyertai kelas latihan teknik pertarungan. Kini Ajilan mengekalkan berat badannya dan yang paling penting, dia berjaya dan menjadi antara fighter MMA yang disegani di Malaysia. Dia turut menjalani latihan di luar negara dalam memantapkan lagi teknik perlawanan. Ajilan juga pernah menjuarai pelbagai perlawanan dan yang terbaru, dia baru saja selesai dalam perlawanan One Welterweight Championship yang berlangsung di Singapura. Kini dia bukan lagi budak lelaki gemuk yang sering dibuli. Namun dia kini bergerak seorang hero yang menaikkan nama Malaysia. Jadi buat mereka di luar sana, hentikan sikap membuli atau melemparkan kata-kata berbau penghinaan ke atas mereka yang memiliki berat badan berlebihan. Itu dia tadi fighter kita Agilan Tani. Syafiq, siapa berani bully dia lepas ni? Itu tagline yang bagus tu. Kalau cakap pasal bully. Kita bercakap pasal bully. Sebentar tadi Agilan Tani memaklumkan bahawa beliau dibuli membuatkan itu satu motivasi untuk berubah. Untuk Aizat sendiri, pernah ke dibuli waktu sekolah ke waktu zaman belajar? Ketika badan masih berisi. Saya rasa saya bersyukur kerana tidak dibuli sebab tak pernah. Tidak, mana orang adalah panggil Bob whatever semua tu kan, tapi bagi saya selalu reverse psycho. Maksudnya okey, saya besar, orang mungkin tak selesa, so apa yang boleh saya buat untuk orang selesa. So mana kita make sure orang macam rasa gerun, orang rasa macam okey, walaupun kau gemuk, kau still boleh buat kerja dengan bagus, walaupun kau gemuk kau boleh. Itu yang saya selalu ketika itulah. Itu salah satu cara yang saya nak tunjukkan. Waktu itu gemuk tidak memberikan masalah untuk sesiapa waktu itu. Bagaimana pula dengan ejek? Mungkin ke orang budak-budak sekolah, kadang-kadang kita faham itu kan, yang mengejek pernah tak? Kalau budak-budak ni kita macam pasrah je lah. Sebab budak-budak kan, kita tak boleh, gemuknya abang tu je kan. Sekarang kita macam, kalau mood tengah geram, kita akan jadi geram lah. Tapi kita tak boleh cakap apa lah. Macam mana yang macam anak buah ke apa yang rapat, kita akan cakap, tak baik cakap macam tu. Kita boleh tegur lah. So daripada situ dia faham. Tapi kalau budak-budak yang di luar kawalan kita tu, kita pasrah lah. Kita sabarlah. Bagi saya waktu tu sabar, dan waktu tu kita tak ada kesedaran. Tapi bagi saya, kalau orang dah mula bercakap tentang kita, kenapa kita perlu biarkan diri kita dalam keadaan itu? Betul. Dan sebenarnya bila bercakap mengenai usaha setengah orang di luar sana yang terlalu obses untuk kurus ni, kalau kita dapat lihat, mereka kadang-kadang mengambil kaedah ataupun langkah ekspres untuk menjadi kurus. Mungkin apa pandangan Aizat tentang perkara ini? Okey, bagi saya itu sebenarnya saya nak kata tak bagus tu hak masing-masing lah. Sebab kadang-kadang mereka nak teruja untuk mengurangkan berat badan dengan kadar yang cepat. Tapi bagi saya untuk long term, dia adalah sangat tidak digalakkan. Sebab by the end of the day, apa jua suplemen yang digunakan, apa jua produk ataupun cara yang diamalkan itu, kita kena tanya diri kita, adakah kita dapat gunakan itu sampai bila-bila? Adakah itu satu lifestyle kita pada akan datang? Okey, contohnya macam bagi saya, kalau produk pun mesti dia akan bagi terma dan syarat, which is pemakanan kena jaga macam mana. So sebenarnya by the end of the day, 70% daripada pemakanan sendiri. Sebab produk apa semua itu, dia adalah faktor-faktor yang kita tak nafikan. Ada produk yang bagus, ada produk yang memang boleh membantu, tapi by the end of the day itu bukan faktor utama. Dan bagi saya, amalkan pemakanan yang sihat, itu yang paling penting supaya kita boleh konsisten makan sihat sampailah bila-bila. Okey. Jadi Aizat kini berada di industri kesihatan. Mungkin boleh cerita sedikit apa yang Aizat lakukan, perkembangan skill. Saya mempunyai program yang dipanggil sebagai Conquer Mental Body, which is CMB. Kenapa saya conquer mental body? Okay, by the end of the day, untuk kurangkan berat, untuk jadi sihat, we have to conquer our mind first. Kalaulah ini tidak conquer dengan betul, apa jua daya yang kita bagi, apa yang kita kata bersenamlah, dia tak akan buat. So alhamdulillah saya base dekat Bandar Baru Bangi, dan juga saya ada buat online coaching dan sebagainya, dan juga ada buat program fitness talk, dan saya lebih melabelkan diri saya sebagai weight loss motivator. Sebab saya rasa lebih baik
dalam fitness industry ni kita memang banyak expertise. Kita tak boleh jadi seorang tahu semua. Dan saya berkolaborasi dengan dietitian dan saya ada hasilkan 2 buah buku terbitan Karang Craft, iaitu Aku Dah Kurus. Dalam tu cerita kejayaan saya dan 88 orang lagi yang dah berjaya mengurangkan berat badan, dan ada satu lagi buku 21 cabaran 21 hari untuk kurus. Dalam tu ada meal plan. Dah bagi dah nak masak apa, nak buat ke tak nak dalam 21 hari. Dan juga ada beberapa e-book lain yang saya ada terbitkan. So benda tu boleh tengok dalam media sosial saya lah, di IG Aizat225 dan Facebook Aizat Razak. Dan juga yang akan datang ni ialah saya sebagai ikon juga, ikon Jom Kurus, saya juga melibatkan diri untuk musim yang ke-9. Tanpa sedar dah jadi musim ke-9. So saya akan menjadi jurulatih atau team leader di Bangi. Kita ada 2 kawasan Bangi, so saya Bangi 2, dan kita ada 150 kawasan lagi di seluruh Malaysia. So tidak ada alasan lagi untuk rakyat Malaysia untuk tidak buat perubahan. 6 minggu tidak menjanjikan kurus, tetapi menjanjikan untuk anda belajar macam mana untuk mengubah diri dan mengurangkan berat badan. Itu dia frasa-frasa ajaib yang bagus ni. Okey Aizat, nampaknya kita pun sudah hampir ke penghujung rancangan untuk discussion pada hari ini. Mungkin Aizat ada kata-kata akhir ke, sebarang kata-kata nak bagi kepada mereka? Okey, kepada penonton semua, bagi saya apabila kita dilahirkan, macam saya kongsikan tadi, apabila kita dilahirkan dengan seorang yang sihat, bayi yang sihat, kita kembalilah kepada fitrahnya untuk menjadi yang lebih sihat. Kurangkan berat badan bukan semata-mata untuk mengurangkan berat badan, tetapi matlamat kita untuk sihat, buat ibadat dengan mudah, dapat bersama yang tersayang dan tidak menyusahkan orang-orang yang tersayang kita nanti. Okey. Baiklah, kita di NS Now nak ucapkan terima kasih kepada Aizat. Semoga terus kekal sihat. InsyaAllah, doakan juga. Terus keep on inspiring people dekat luar sana. Terima kasih juga atas jemputannya. Sama-sama. Terima kasih atas perkongsian telah dibuat sebentar tadi.